Hello and what's up guys. Hari ini sebelum aku mulakan video aku nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, terutamanya di Malaysia. Bulan yang baik ini aku nak bercerita pasal ke-Islamik sikit lah hari ini. Topik kali ini yang aku nak bawakan ialah tentang Raja Namrud dan juga Nabi Ibrahim SAW. Macam mana pertemuan diorang dan macam mana pengakhiran Raja Namrud yang sombong dan bongkak. Namrud seorang raja yang sangat cerdas, dan disebabkan kecerdasannya itu membuatkan dia sebagai seorang yang sangat bongkak sehingga kan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Seorang raja yang kaya dan banyak harta, mempunyai kerajaan yang sangat besar sehingga kan ramai rakyat di situ minta pertolongan dia daripada segi makanan dan sebagainya. Sebelum dia memberi segala permintaan rakyat, dia sendiri akan tanya siapa Tuhan diorang, dan kalau diorang cakap Namrud ni Tuhan dia, maka Namrud akan bagi segala permintaan yang diorang minta. Ada suatu hari Raja Namrud ni bermimpi kerajaannya hancur. Dia sendiri takut dengan mimpi tu dan kumpulkan dia punya segala penasihat dia, bertanya tentang mimpi tu. Apakah maksud mimpi tu? Dalam ramai-ramai penasihat Namrud ialah Azar, iaitu bapa kepada Nabi Ibrahim SAW. Azar ialah seorang pakar membuat patung. Oleh kerana itu Namrud mengarahkan Azar untuk membuat banyak patung-patung untuk sebarkan di seluruh kerajaannya, untuk orang tak payah datang jumpa dia di istana untuk menyembahnya, cukup untuk menyembah patung-patung yang Azar buat itu saja. Berbalik kepada mimpi Namrud tadi, muncul seorang penasihat dia berkata, mungkin pada hari ini akan ada seorang bayi lelaki dilahirkan menghancurkan kerajaan Raja Namrud ni sendiri satu hari nanti. Terkesan dengan apa yang penasihat dia cakap tadi, Raja Namrud mengarahkan semua tentera dia untuk membunuh semua bayi lelaki yang lahir. Kebetulan Azar balik ke rumah, isterinya baru melahirkan seorang bayi lelaki iaitu Nabi Ibrahim lah, dan menyuruh isterinya menyorokkan Nabi Ibrahim SAW ni di hutan. Semakin ramai taksub sangat dengan Raja Namrud ni, semakin ramai menyembah dia, semakin banyak patung-patung disebarkan, semakin banyak kuil dibina untuk sesi penyembahan ni. Ada satu kuil yang paling besar dan beribu-ribu patung di dalam itu. Ada satu patung besar merupakan patung Namrud tu sendiri. Nabi Ibrahim menjadi seorang Nabi pada umurnya 40 tahun. Apabila dah menjadi Nabi, Nabi Ibrahim pun datang ke kerajaan Raja Namrud ni untuk menyebarkan dakwah dia. Dia terus datang ke kuil yang besar. Kebetulan ramai orang tengah menyembah patung-patung berhala kat situ. Kuil tu sangat besar tau. Untuk di kiri dan kanan ada tempat yang paling tinggi, kena menaiki tangga. Di situ semua patung-patung diletakkan. Kata orang di sana tak boleh sentuh patung tu. Kalau sentuh akan dikenakan bermacam-macam musibah lah. Untuk bawa makanan, untuk letak di patung tu, ada satu pengawal kena bagi kat dia. Dia sendiri yang akan letak dekat depan-depan patung tu semua. Datangnya Nabi Ibrahim SAW ni, dia terus naik tangga pergi ke patung-patung tersebut, membuatkan ramai terkejut. Di depan patung ada buah tau. Nabi Ibrahim ambil salah satu buah kat situ, gigit dan tanya dekat patung tu, wahai patung yang dianggap Tuhan, tidakkah kau marah aku kerana aku makan buah kamu? Of course lah patung tu tak menjawab. Nabi Ibrahim ulang 3 kali. Nabi Ibrahim pergi ke patung seterusnya, ambil buah tadi tu, baling kat patung tersebut. Tidakkah kau marah aku? Bolehkah kau lawan aku? Dan aku dah baling kau ni, kenapa kau tak lawan aku? Ini membuatkan ramai orang kat situ semua terkejut. Nabi Ibrahim bukan hanya setakat situ saja, semua patung Nabi Ibrahim pergi buat benda yang sama. Nabi Ibrahim pergi jumpa dekat semua orang, wahai manusia, adakah kamu tak mempunyai akal menyembah patung yang manusia membina sendiri? Saya dah buktikan yang saya dah baling, namun tak ada tindak balas daripada patung itu. Percayalah, saya utusan Allah supaya membawa kamu semua ke jalan yang benar. Sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah patut kita sembah. Setelah semua terkejut dengan tindakan Nabi Ibrahim, semua pun beredar balik. Nabi Ibrahim keluar, mengambil kapak dan pecahkan semua patung-patung di situ, dan meninggalkan patung Namrud yang besar sekali itu. Kapak tu Nabi Ibrahim letak di tangan patung Raja Namrud tersebut. Keesokan harinya, datangnya semua
orang untuk menyembah. Tengok semua patung-patung tu dah pecah. Semua terkejut lah. Dan dia pun tanya pengawal tersebut, siapakah yang pecahkan? Pengawal tersebut cakap, budak muda semalam, iaitu Nabi Ibrahim lah. Dia orang pun semua tanyalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cakap, kenapa kau tanya aku? Tanyalah siapa yang pegang kapak itu. Kebetulan kan Nabi Ibrahim dah letak kapak tu kat tangan Raja Namrud punya patung. Dia orang tengok, dia orang tak percaya. Kita kena report dekat raja yang sebenar ni. Dia orang nak jumpa Raja Namrud lah, nak bawa Nabi Ibrahim ni jumpa. Nabi Ibrahim sendiri cakap, tak perlu bawa aku akan pergi sendiri. Di istana Raja Namrud, dia akan ada rutin harian macam bangun tidur, dia mandi, gosok gigi ke apa sebagainya, singgah sana dia sambil tirai tutup lah. Dan apabila dah siap semua, tirai tu dibuka, semua orang berada di depan dia akan sujud. Tu diorang dah tak panggil Raja Namrud dah, diorang panggil Tuhan Namrud. Sedangkan isteri dan anak-anaknya sendiri pun tak berani nak panggil Namrud ke Raja Namrud ke, semua Tuhan Namrud. Nabi Ibrahim SAW pun ikutlah semua orang ni pergi ke istana Raja Namrud ni. Bila buka je tirai dia tu, semua sujud. Namun seorang je yang berdiri, iaitu Nabi Ibrahim. Raja Namrud sini menanya, siapakah kamu? Berani-beraninya kamu tak sembah aku? Nabi Ibrahim pun cakap, wahai Namrud, dari manakah kamu mengaku kamu Tuhan? Kita berdua ialah manusia. Aku mempunyai dua mata dan kau juga mempunyai dua mata. Aku mempunyai dua tangan dan kau juga mempunyai dua tangan. Suatu hari nanti kita berdua pasti akan merasa kematian juga. Tuhanku, Tuhanmu juga. Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menghidup dan mematikan. Dan dengan sombongnya Namrud cakap, wahai Ibrahim, aku juga bisa menghidup dan mematikan. Dia suruh pengawal dia panggil dua orang lelaki dan menghadap dia. Dia suruh bunuh seorang dan lepaskan seorang. Dan pengawal dia pun bunuhlah seorang dan seorang lagi lepaskan. Dan dia cakap, wahai Nabi Ibrahim, bukankah aku boleh menghidup dan mematikan? Itulah otak Raja Namrud time tu. Walaupun pandai, untuk ini sangat tak pandai. Dalam masa yang sama, malaikat Jibril pun datang kepada Nabi Ibrahim SAW, berkata, wahai Ibrahim, Namrud dah terlalu kufur. Kalau boleh kau bagi contoh di langit. Nabi Ibrahim pun bercakap lagi dengan Raja Namrud, setiap pagi Allah Subhanahu Wa Taala akan menerbitkan matahari dari timur, terbenamnya matahari di barat. Bolehkah kau membuat seperti itu? Terdiamlah Raja Namrud tersebut. Setelah Raja Namrud rasa dia dah kalah berdebat dengan Nabi Ibrahim SAW, dia pun menyuruh semua askar-askar kat situ menangkap Nabi Ibrahim untuk dibawa ke penjara. Dia pun meeting lah dengan penasihat-penasihat dia dan dia cakap dia perlu bunuh Nabi Ibrahim dengan pembunuhan yang luar biasa. Aku tak naklah bunuh yang biasa-biasa ni, yang setakat penggal dan sebagainya ni. Dan nak tunjukkan dekat semua masyarakat supaya jangan berani macam mana Nabi Ibrahim buat dia. Salah satu penasihatnya pun bagi idea, apa kata kita bakar dia? Manusia akan mati perlahan-lahan dan merasakan kesakitan. Itulah penasihat dia cakap. Kerahkan semua untuk membuat unggun api yang besar. Kalau boleh daripada jauh pun boleh nampak. Sebelum itu, malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Allah mengutuskan untuk membantu pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim cakap, kalau minta bantuan daripadamu, aku tak perlu. Tapi daripada Allah, aku nak. Tukarkanlah daripada panas menjadi sejuk. Apabila Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api tersebut, biasa kalau kita manusia dicampakkan di dalam api, mestilah menjerit apabila terbakar. Tapi tak ada satu bunyi pun yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim. Itu membuatkan semua berfikir, adakah Nabi Ibrahim dah mati? Raja Namrud pun untuk mengelakkan kebimbangan daripada masyarakat lain, biarkan Nabi Ibrahim dalam ni 3 hari. Dalam masa 3 hari tu dia pun berpesta lah dengan kematian Nabi Ibrahim. Selepas 3 hari tersebut, Namrud pun panggil semua masyarakat-masyarakat dia untuk tengok debu Nabi Ibrahim lah. Diorang padamkan api dan sebagainya. Nabi Ibrahim hanya duduk diam saja dan tak ada apa-apa pun yang berlaku. Itu membuatkan semua terkejut. Lagi-lagi Raja Namrud sendiri. Turunnya malaikat Jibril pergi ke Nabi Ibrahim SAW dan berkata, Allah Subhanahu Wa Taala bertitahkan supaya kau terus balik ke rumah dan jangan berkata apa-apa. Dan dia pun balik. Disebabkan kejadian itu berlaku, Raja Namrud tak boleh tidur 1 hari 1 malam. Penanglah macam mana lagi alasan yang aku nak bagi tahu kat aku punya masyarakat ni. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar seekor nyamuk untuk masuk di dalam hidung dia. Nyamuk itu bermain di dalam kepala otak dia, membuatkan dia sakit, tak makan, tak minum. Dan Allah pun menyeksa dia 3 hari dengan makhluk sekecil nyamuk sahaja. Akhirnya setelah 3 hari, Raja Namrud mati. Penasihat-penasihat dia orang tu semua ada di depan mayat tersebut dan nampak seekor nyamuk keluar di hidung. Semua orang tahu yang Raja Namrud hanya mati dengan seekor nyamuk yang kecil. Itulah dia sedikit sebanyak cerita tentang Raja Namrud dan juga Nabi Ibrahim SAW. Kaya mana pun kita, pandai mana pun kita, ingatlah hanya pinjaman daripada Yang Maha Esa. Sampai sini saja kita. Terima kasih yang dah tengok video ni. Yang belum subscribe, korang kena tekan subscribe sebab subscribe itu gratis. Thank you guys.